Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat 28 Januari, InsyaAllah kita akan bersama dalam ceramah ringkas. Saya tak ada tajuk yang khusus, cuma saya nak ulas sikit berkaitan dengan kursus Trust University. Kita telah berusaha dari saat pertama saya menjejaki UIP tahun 2018, bulan September 2018. Saya telah berazam untuk meletakkan batu asas yang kukuh dalam pengajaran pembelajaran di KUIP dengan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berjaya menggubal sebuah kursus yang boleh dianggap sebagai kursus Trust University untuk semua pelajar, bahkan untuk tenaga pengajar dan juga staf-staf, para pekerja, warga KUIP keseluruhannya. Sewaktu penyampaian kuliah dilakukan, diberi peluang kepada para staf, bukan saja kepada para pelajar, tapi juga staf-staf yang berminat untuk mengikuti kuliah-kuliah yang disampaikan daripada kursus Trust University, iaitu kursus Akidah Islam. Saya tak pasti mereka telah bahagikan kepada dua bahagian ataupun dua mata pelajaran, Akidah Islam 1, Akidah Islam 2. Saya difahamkan. Yang lebih pentingnya ialah kandungan kursus yang diletakkan untuk menjadi trust kepada ilmu pengetahuan yang kita sampaikan di College Universiti Islam Perlis ini. Kerana apabila saya datang, saya melihat bidang usuluddin ataupun jabatan usuluddin telah dibekukan kerana tak ada sambutan, tak ada tenaga pengajar, tak ada kursus. Jadi oleh yang demikian, saya berfikir perlu dilakukan sesuatu untuk memperkukuhkan pengajian di College Universiti Islam Perlis ini. Nama Islam tidak hanya sekadar nama, tetapi pengisian itu yang lebih penting untuk menjadikan asas yang kukuh, yang kuat dalam pengetahuan, dalam pemikiran, untuk mengasah pemikiran, pengetahuan para pelajar. Saya merancang untuk kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar. Setiap pelajar tak akan terlepas. Mesti ambil, mesti lulus. Kalau ambil belum lulus, mesti sampai lulus. Jadi peri pentingnya para pelajar menguasai bidang ilmu akidah. Akidah Islam maknanya tunjang, teras, yang akan memimpin, memandu, membawa kita ke arah yang menjadi hamba Allah yang tulen, hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Tuhan, kepada setiap titah perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita, tanpa mempersoalkan sama ada yang wajib maupun yang sunat. Itu diklasifikasikan oleh para ulama fiqh. Bagaimana nak mengetahui sesuatu perintah Allah tadi, adakah diwajibkan ataupun disunatkan ataupun diharuskan. Kerana ada juga perintah-perintah Allah yang seolah-olah pada zahirnya
membawa kepada satu perintah yang wajib maupun yang sunat, tetapi juga yang diharuskan juga kadangkala digunakan dengan lafaz amar. Lafaz amar, perintah. Jadi ini tugas yang dipikul oleh para ulama fiqh untuk mengklasifikasikan setiap perintah tadi, adakah termasuk dalam kelompok yang diwajibkan ataupun kelompok yang disunatkan atau kelompok yang diharuskan. Namun demikian, dari sudut akidahnya, kita dikenaki supaya tunduk dan patuh, taat kepada perintah, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Quran, ayat-ayat tertentu yang diperintahkan, melalui hadis-hadis Nabi, perintah Tuhan melalui hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi peri pentingnya pelajar kita mengetahui, mempelajari, memperincikan setiap perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah ni, ilmu akidah ni lebih menumpu kepada perkara-perkara yang gaib, yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, yang tak dapat didengar dengan telinga dunia. Menyentuh tentang perkara-perkara gaib dari kalangan makhluk. Ada bagaimana kita harus bersikap dengan jin, bagaimana kita harus bersikap dengan para malaikat, bagaimana kita harus bersikap dengan makhluk-makhluk yang tidak dapat kita lihat. Yang kita dapat lihat, senang kita buat keputusan. Ini perkara-perkara yang nyata yang boleh dilihat dengan mata kepala. Kita boleh masuk makmal, kita boleh buat experience dan macam-macam cerita lagi. Tetapi kalau perkara-perkara yang gaib agak sukar, kita tak boleh masuk makmal. Tapi apakah pendirian ataupun sikap yang harus ada pada kita dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib ini? Apakah kita harus memuja dia? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, Allah menyatakan melalui ayat-ayat dalam surah Al-Jin mengenai sikap yang harus ada pada kita apabila kita berhadapan dengan makhluk yang namanya jin. Kita tak nampak tengok dia, dia nampak tengok kita. Jadi apabila dia dipuji dan dipuja, jin akan merasa bongkak, merasa besar diri, merasa dia dipuja oleh makhluk-makhluk manusia yang tidak mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, peri pentingnya kita mempunyai ilmu berkaitan dengan pembentukan sikap pendirian kita terhadap makhluk gaib yang namanya jin, yang namanya syaitan. Al-Quran menyarankan dalam banyak ayat supaya kita mempunyai pendirian dengan syaitan sebagai musuh yang paling tidak dikehendaki dalam hidup dunia kita. Syaitan akan bersama dengan kita dari sejak saat kita dilahirkan. Kejutan telah dibuat sehingga kita menangis sekuat-kuatnya. Kita bersuara dengan suara yang tidak pernah berlaku dalam hidup kita, sedemikian rupa. Jadi dia bukan saja petanda hidup, tetapi adalah satu kejutan syaitan yang telah mengejutkan kita kerana kita telah dikeluarkan daripada perut ibu kita ke alam dunia, di mana medan penipuan demi penipuan akan dilakukan akan diambil kesempatan oleh syaitan-syaitan yang berkeliaran tak kira masa, tak kira tempat di mana saja kita berada. Sehinggalah ke saat-saat dalam hadis disebut berkaitan dengan seorang pemuda yang telah mencapai umur boleh berkahwin tetapi tidak berkahwin. Syaitan akan berusaha semampu yang boleh untuk menggoda supaya kita tak kahwin, supaya kita sentiasa terjerumus
bergelumang dengan maksiat sepanjang hayat kita. Tetapi apabila tiba saat perkahwinan, syaitan merasakan dia telah gagal. Dia telah gagal segagal-gagalnya daripada berusaha untuk meneruskan kita menjadi seorang yang tidak berkahwin. Sentiasa bergelumang dengan maksiat, dengan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah oleh syarak kepada kita. Jadi makhluk-makhluk yang gaib ini, ada makhluk-makhluk yang disifatkan sebagai jahat dan mendatangkan keburukan kepada kita manusia. Sebagai hamba Allah, dia boleh jadi hamba manusia kepada manusia, hamba manusia sesama makhluk, hamba manusia kepada apa saja yang dia lihat, seperti mana yang pernah Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran mengenai pendirian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim apabila melihat matahari yang besar, yang gagah, yang mempunyai kuasa yang begitu luas sekali, menerangi seluruh pelosok dunia. Dalam masa yang sama juga mendatangkan banyak faedah kepada makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Jadi pendirian kita harus ada dengan apabila kita berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib ini. Apatah lagi dengan Khalik, pencipta alam, pencipta makhluk nyata, pencipta makhluk gaib. Kita harus mempunyai pendirian yang perlu. Sebab itulah Rasul-Rasul diutuskan ke alam, ke dunia ini untuk memimpin, menyampaikan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh manusia supaya tidak terkeluar daripada landasan yang sepatutnya mereka ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradih. Ini huruf muqatta'ah yang sehingga ke hari ini kita tidak dapat pasti apakah maksud sebenar tafsiran huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang perlu dibaca secara berputus-putus. Alif, Lam, Mim, Ta, Sin, Mim, Ta, Ha dan berbagai-bagai lagi. Ini dipanggil sebagai permulaan surah-surah tertentu yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah bila dibaca kena baca satu demi satu. Tak boleh kita baca seperti mana perkataan-perkataan lain yang biasa kita baca di dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Huruf muqatta'ah ini sehingga ke hari ini kita tidak dapat pasti apa maksud tafsiran ayat-ayat yang berkenaan. Namun demikian sebagai pembuka surah-surah ada telahan-telahan yang telah pun dibuat, tetapi sehingga ke hari ini belum ternyata benar ataupun belum ternyata kebenaran yang boleh diterima pakai untuk tafsiran setiap huruf muqatta'ah yang terdapat di awal-awal surah Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian itu kitab yang tidak ada sebarang syak wasangka. Kenyataan Al-Quran semuanya benar. Tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang syak wasangka yang apabila dinyatakan dengan sesuatu, boleh jadi kita merasa ragu, boleh jadi kita merasa tidak jelas, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ia merupakan satu kenyataan yang sangat jelas dan tidak meragui. La raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi dari sudut hakikat, kenyataan yang dinyatakan tadi mengenai sesuatu, sama ada alam dunia maupun alam akhirat, yang kita tidak dapat melihat, yang kita tidak dapat menjangkau pengetahuan kita ke alam-alam malakut, alam jabarut, tetapi Allah telah nyatakan melalui ayat ini bahawa setiap kenyataan Al-Quran tidak ada syak wasangka, tidak ada sebarang keraguan yang boleh menimbulkan. Tetapi kalau ada
menimbulkan keraguan, itu maknanya kelemahan kita sendiri untuk memahami dan menyelami kehendak dan maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih berkaitan apa saja, makhluk yang nyata maupun makhluk yang tidak nyata, yang ghaib. Alladzina yu'minu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada para muttaqin. Siapa para muttaqin? Para muttaqin ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Jadi tumpuan yang lebih diberikan dalam pengajian ilmu akidah ialah kepada perkara-perkara yang ghaib, perkara ghaib di dunia maupun perkara ghaib di akhirat kelak, berkaitan dengan makhluk maupun berkaitan dengan Khalik, pencipta alam dunia maupun alam akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman dengan ghaib, ini sifat para muttaqin. Kita nak jadi seorang muttaqin, kena kukuh iman kita kepada yang ghaib. Pergantungan keimanan kita tidak lain dan tidak bukan hanya kepada kenyataan Allah, kenyataan Rasul yang sahih sahaja. Kenyataan Allah tidak ada yang tidak sahih, kenyataan Rasul tidak ada yang tidak sahih, tetapi periwayatan hadis-hadis Nabi ada di antaranya diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih. Jadi yang boleh menjadi sumber akidah Islam yang benar ialah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran zahir dan batinnya, berpegang teguh kepada kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya, dan dengan yang demikian selamatlah kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebagai individu muslim mukmin yang kuat imannya. Dan kita tahu para ulama akidah membahaskan makna keimanan. Iman ialah pada segi bahasa bermakna membenarkan. Beriman maknanya membenarkan. Sebagaimana Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat Jibril, Jibril mengambil sikap membenarkan. Dia faham tak faham, wallahu alam, dia dengan Tuhan. Tetapi sikap yang boleh menjadi pengajaran kepada kita umat manusia, umat Nabi Muhammad, ialah mengambil sikap membenarkan apa saja kenyataan Allah berkaitan dengan apa jua makhluk dan lainnya. Maka sikap yang patut ada dalam diri seseorang muslim mukmin ialah membenarkan setiap kenyataan Allah dan Rasul. Membenarkan, ulama akidah dalam perbahasan mereka mengatakan ta'rif iman ini diklasifikasikan sebagai 3 nun. 3 nun. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil salasanunat, 3 nun. Tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil jinan. Pertama sekali tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati. Hati nurani kita membenarkan setiap kenyataan Allah. Yang kedua, qaulun bil lisan, berkata-kata dengan lidah. Sebab tu tidak memadai kalau seseorang tu hanya mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati sahaja, tidak dengan mulut lidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam kepada kita. So 3 perkara, 3 penjuru ini merupakan takrif iman yang sempurna yang dikenaki oleh Allah dan Rasul kepada kita. Jadi beriman makna kita membenarkan. Tak boleh kita ragu. Walaupun barangkali kita tak faham sesuatu yang kita dengar, kita jumpa daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang sesuatu, umpamanya dalam Al-Quran ada menyebut tentang kejadian alam dunia, kejadian
langit dan bumi kanata ratqan fafataqnahuma. Dalam Al-Quran Tuhan nyatakan bahawa langit dan bumi ini pada mulanya berdempet ataupun melekat antara satu dengan yang lain. Tak ada ruang. Tak ada ruang macam yang ada sekarang ni. Langit di atas, bumi di bawah. Antara langit dan bumi mempunyai ruang alam yang luas, terbentang, memungkinkan kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain hidup dengan selesa. Walaupun kita menghadapi pergerakan bumi, pergerakan langit dan bumi dari masa ke semasa, tetapi masih kita dapat merasai hidup dengan selesa. Hidup dengan selesa, tidak terombang-ambing, tidak mudah kita jatuh dan bangun dan sebagainya. Jadi Al-Quran mengisahkan sejarah ciptaan Allah terhadap bumi, langit, kanata ratqan. Pada mulanya kedua-dua langit dan bumi ini berdempet ataupun melekat antara satu dengan yang lain, tidak punya ruang. Tetapi kemudian fafataqnahuma, kami buka, kata Tuhan. Tuhan buka ruang di antara langit dan bumi, memungkinkan kita boleh hidup dengan selesa dan baik. Siapa yang boleh cerita mengenai sejarah kejadian alam ni kalau tak dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya. Jadi walaupun kita bukan seorang saintis yang boleh berfikir dengan menggunakan kaedah-kaedah daripada apa yang dipelajari, diselami dalam kajian dalam bidang-bidang tertentu berkaitan, tetapi kita harus menerima seadanya, sekadar yang kita mampu, sekadar yang kita boleh memahami, sekadar itulah yang dikehendaki kepada kita. Kalau kita boleh faham lebih daripada itu, lebih mendalam, itu habuan, nasib dan kemampuan seseorang. Tetapi kalau kita tidak dapat memahami dengan lebih mendalam, sekalipun kita dikehendaki supaya memahaminya, supaya menerima seadanya. Banyak kenyataan-kenyataan Al-Quran di luar kotak dan macam-macam cerita lagi. Ini harus kita terokai melalui pengajian demi pengajian, dari ayat demi ayat, surah demi surah, juzuk demi juzuk, sehinggalah ke akhir ayat di dalam Al-Quran. Kenyataan Al-Quran mengenai ajal, masa kemusnahan ataupun sikap manusia yang seolah-olah tidak mengenali tarikh bila dia nak mati. Memang kita tak tahu tarikh bila kita nak mati, tapi kita pasti mengetahui setiap orang kita semuanya akan menemui mati. Akan berakhir hayat kita di dunia ini dengan kematian. Walaupun seseorang tu diberi peluang untuk hidup berpuluh tahun, beratus tahun, tetapi bila tiba saat kematian, bagaikan dia hanya hidup daripada pagi hingga ke petang saja. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Penglibatan ataupun kejadian kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan tanya kepada kamu, wahai Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Fima anta min dzikraha, pada apa yang kamu harus mengingati, perlu mengetahui, mempelajari dan menghayati untuk sebagai persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanlah tempat kita kembali. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, seolah-olah mereka pada saat melihat kiamat di depan mata, seolah-olah hidup dia hanya merupakan pagi dan petang sahaja, seolah-olah
70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, seolah-olah hanya merupakan pagi dan petang sahaja. Ulangan. Sebab itulah kita, walaupun Tuhan bagi peluang kepada kita untuk hidup di dunia ini dalam tempoh masa yang panjang. Panjang ni sebuah perkiraan kita, tetapi di sisi Allah hanya sedikit sahaja. Hanya sedikit sahaja. Antara pagi dengan petang, siang dan malam sahaja. Akhirnya kita akan menemui ajal kita. Rahsia kenapa Allah sembunyikan ajal kita kepada kita, itu Allah saja yang maha mengetahui. Ada hikmah di sebalik Allah sembunyikan maklumat berkaitan dengan ajal kita bila akan tiba. Tetapi Allah mengingatkan kita supaya persiapan demi persiapan harus dilakukan untuk menghadapi saat-saat akhir hayat kita di dunia ini. Kerana itu amalan bermuhasabah diri kena dilakukan dari masa ke semasa. Kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pekerja dengan majikan kita, pekerja dengan bekerja sendiri maupun bekerja dengan majikan, kita harus bermuhasabah, membuat perhitungan diri kita dengan diri kita dengan sahabat handai kita, diri kita dengan majikan kita, diri kita dengan tanggungjawab kita. Sentiasa kena ada muhasabah, perhitungan baik buruknya, sikit banyaknya, tunai ataupun tidak menunaikan. Ini harus dilakukan dari masa ke semasa. Tak nanti peringatan demi peringatan datang, tetapi itu sudah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab dan lumrah hidup manusia yang sentiasa ingat bahawa dia adalah seorang hamba Allah yang kerdil menghadapi saat-saat genting yang pasti dihadapi, pasti kita hadapi. Hari ini giliran kita, saudara mara kita, besok giliran kita pula. Kita jangan jadi macam ayam dalam sangkak. Pagi-pagi tukang sembelih nanti bawa ayam dalam sangkak, berbakul-bakul, berkereta-kereta, berlori-lori, bawa ke tempat sembelih, bergelak masing-masing ayam tu. Kita tak tahulah bahasa ayam. Kita tahu dia bergelak sonok ke, ada gelak duka cita ke apakah, kita tak tahu. Tapi pasti ada communicate, bahasa yang boleh berkomunikasi di antara satu sama lain, di antara ayam-ayam dalam sangkak ni tadi. Bersonok suka naik kereta, naik lori, berpindah dari satu tempat ke satu tempat, dimandikan dan macam-macam cerita lagi. Akhirnya sampai saat giliran masing-masing akan menghadapi pisau yang tajam yang sedang menunggu untuk disembelih, satu demi satu, sangkak demi sangkak, lori demi lori, habis semua disembelih. Kita manusia, Tuhan kurniakan otak, pemikiran, akal fikiran kita. Kita dapat memahami, dapat mempelajari, dapat membaca dan seterusnya, mengambil iktibar daripada apa yang kita faham, apa yang kita baca, apa yang kita teliti, yang kita pelajari. InsyaAllah akan menjadi panduan dan pedoman untuk masa depan kita yang lebih sukar. Jadi mudah-mudahan daripada apa yang kita sebutkan, kita ingatkan diri kita, ingatkan saudara mara kita, sahabat handai kita, ada faedahnya. Balik saya kepada kursus universiti. Kursus universiti ini bukan hanya untuk pelajar sahaja, tapi secara formalnya memang untuk pelajar. Memang untuk pelajar. Bidang pengajian Islam, bidang lain daripada bidang pengajian Islam, kita ada 4 fakulti. Kesemua pelajar-pelajar di setiap fakulti mesti ambil ataupun ikuti kursus Trust University. Kerana kita nak pelajar daripada KUIP ni sekurang-kurangnya memahami apa itu akidah Islam yang boleh akan memandu masa depan dia
semasa dia belajar, semasa lepas dia belajar, semasa dia bekerja, semasa hidup dunia, semasa hidup di akhirat kelak. Kita nak supaya peluang keemasan ini direbut dengan sebaik mungkin yang boleh. Dan kepada tenaga pengajar yang diamanahkan, kenalah rasa ada tanggungjawab yang kuat, yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mereka akan disoal. Kita semua akan disoal. Tetapi jawapannya Allah saja yang Maha mengetahui. Di hari yang Tuhan kunci mulut kita, tak boleh lagi nak berdolak-dalik, tetapi sebaliknya anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi-saksi menjawab setiap persoalan yang Allah kemukakan kepada kita. Semalam mungkin ramai di kalangan kita yang baca surah Yasin, yang memang sudah menjadi lumrah amalan masyarakat awam. Setiap malam Jumaat baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, kata Tuhan, hari ini hari kiamat. Kiamat ni ada dua. Sama ada qiyamatul uzma, kiamat yang berlaku kepada semua orang, semua makhluk, tak kira manusia yang hidup maupun makhluk yang tidak hidup, semuanya akan berhenti, akan menamatkan peluang untuk mereka berada di alam dunia ini. Itu qiyamatul uzma. Ada qiyamatul sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil ni boleh berlaku kepada setiap orang kita. Apabila tiba saat kematian, kiamat kecil lah kita. Kiamat kecil, hari yang terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Dan berapa ramai yang semalam menemui ajal, pagi ni menemui ajal, tengah hari nanti akan menemui ajal, petang nanti akan menemui ajal. Ikutlah masing-masing dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita sesuatu melainkan sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih awal lagi sebelum kita dilahirkan lagi. Tetapi di sana ada ketetapan-ketetapan syarak yang masih berpeluang ataupun masih diberi peluang untuk kita membuat perubahan dari satu ketetapan kepada satu ketetapan yang baru. Sebab tu kita digalakkan supaya menghubungkan silaturrahim. Kerana sewaktu dalam hadis disebut sewaktu Allah mencipta rahim, sewaktu Allah mencipta rahim, dia bergantung di arash, minta supaya Tuhan hubungkan mereka yang dihubunginya, putuskan mereka yang diputuskannya. Dengan sebab kita dikenaki supaya menghubung silaturrahim. Hubungan silaturrahim ni maknanya adik-beradik yang dilahirkan daripada rahim yang sama. Kita adik-beradik, kita ada 10 beradik dilahirkan oleh ibu, seorang ibu. Ibu yang sama melahirkan yang sulung, ibu yang sama melahirkan yang bongsu, sampai 10 beradik daripada satu rahim yang sama. Itu hubungan rahim yang paling dekat, paling hampir. Kita dengan mak kita, kita dengan abang kita, adik kita, bapa kita dan macam-macam lagi. Hubungan rahim. Apabila seseorang bertindak liar, memutuskan hubungan rahim di antara adik-beradik yang berdekatan daripada satu rahim, dilahirkan daripada satu rahim, maupun yang semakin jauh, semakin renggang, tetapi menyebabkan pada akhirnya terputus hubungan rahim. Rahim minta kepada Tuhan supaya mereka yang dihubungi minta dihubungi. Mereka yang memutuskan
minta diputuskan. Bayangkan tengok kalau Tuhan putuskan rahmat kepada kita, apa akan jadi? Makhluk yang sehalus-halusnya boleh menewaskan kita. Semut yang sekecil-kecilnya nak tengok pun tak nampak. Apabila masuk telinga kita, rasa macam bukit. Rasa macam sebuah bukit dalam hidup kita. Dia boleh mengancam hidup kita, boleh membawa maut. Seperti mana cerita Namruz di dalam Al-Quran, Allah hantar tentera dalam bentuk nyamuk, tetapi akhirnya Namruz tewas. Begitulah bayangannya Jundullah ni. Salah seorang ulama kita, Said Hawa, Allah yarham Said Hawa, ana kenal dia, sempat bertemu sewaktu di Madinah dulu. Dia tulis buku nama dia Jundullah, bala tentera Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam bentuk bala tentera Allah yang disebut di dalam Al-Quran, yang tak disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis-hadis Nabi, yang tidak disebut tetapi mungkin daripada isyarat-isyarat daripada ayat, daripada hadis memungkinkan kita memahami daripada jauh. Di sana banyak bala tentera Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada kita makhluknya ni bagi tujuan mengingatkan kita supaya pasti ataupun segera kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pengenalan kursus Trust University ini dimanfaatkan oleh pelajar, oleh tenaga pengajar, oleh para warga KUIP keseluruhannya. Saya menyerulah kalau tenaga pengajar yang ada di sini, Ustaz Ihsan ada di sini. Ustaz Ihsan barangkali tak ada, tetapi boleh jadi dia dengar ceramah saya pada pagi ini. Dia salah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan kursus Trust University agar supaya memberi peluang kepada semua yang berminat, termasuk tenaga kerja KUIP keseluruhannya, tetapi dengan memberi ruang yang secukupnya kepada pelajar lah. Pada pelajar, saya dulu kuliah saya, siapa nak hadir-hadir, saya buka peluang. Universiti tak halang. Walaupun kuliah saya tadi kuliah rasmi di universiti, tapi saya buka peluang kepada siapa-siapa saja, staf yang berminat, luar staf masyarakat luar boleh datang. Mereka datang belajar, masuk kuliah, tapi peperiksaan tak masuk lah. Kalau nak masuk periksa pun tak dikira lah, ilmu kita, manfaatkan ilmu kita sebaik mungkin yang boleh, seluas mungkin yang boleh, supaya dengan ilmu yang bermanfaat akan memberi faedah kepada kita semasa hidup dunia maupun selepas hidup dunia. Kursus Trust University memberi satu pendedahan kepada para pelajar apa yang dimaksudkan dengan akidah Islam, cakupan yang dikenaki dalam pengajian ilmu akidah berkaitan dengan maklumat-maklumat dari kalangan makhluk Tuhan yang satu ketika dulu dia di alam janta. Firaun, siapa tak kenal Firaun? Semua kita kenal Firaun. Nama Firaun kita kenal. Dalam Al-Quran Tuhan sebut berkali-kali. Pernah orang tanya saya, boleh tak bagi nama anak Firaun? Saya terkejut, tak duga langsung soalan-soalan yang semacam tu ditanya, diajukan. Pernah orang tanya saya, boleh tak baca tabat dalam semayang? Terkejut saya. Kenapa tak boleh? Kan tabat sebahagian daripada Quran. Tetapi yang bertanya tu dia maksud dia lain. Dia kata, maksud saya, kita tengah duk semayang. Semayang ni kan ibadat kepada Tuhan. Daripada takbirnya Allahu Akbar
sehinggalah salamnya, Assalamualaikum, antara takbir dengan salam tu semuanya dikira sebagai ibadat khusus. Kita tumpukan perhatian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semayang kita. Jadi boleh tak dalam keadaan begitu kita maki-maki orang? Oh, baru saya perasan, dia orang Arab. Arab ni tak semuanya berpelajaran tinggi. Yang berpelajaran tinggi, dia banyaklah ilmu dia. Yang tidak berpelajaran tinggi pun ala kadar ilmu yang dipelajari, yang tak dipelajari, yang didengari, yang diikuti dan sebagainya. Mungkin ada, tapi taklah sebanyak yang sepatutnya diketahui. Dia bila dia baca tabbat yada Abi Lahab, celaka tangan Abu Lahab, kan maki. Boleh tak maki dalam sembahyang? Kita tengah ada sembahyang, maki tangan Abu Lahab. Tangan Abu Lahab yang celaka ni, pada satu ketika Nabi sedang salat di sisi Kaabah di Mekah. Datang Abu Lahab, ambil uncang perut kambing yang sudah disembelih, yang sudah mati, boleh jadi bangkai kambing dan sebagainya. Ambil uncang tu diletakkan di atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Turun ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sehinggalah ke akhir ayat. Kita yang tak faham apa benda, kita baca tabat dengan lagu melengok-lengok, mempesonakan. Orang yang dengar, kita yang dengar lagu yang mempesonakan tadi, kita pun Allah Allah tayyib tayyib, yalah tayyib lah. Tapi patutnya kita kena fahamlah apa yang dilaungkan oleh qari yang sedang membaca ayat suci Al-Quran yang mengandungi maksud Allah cerca orang yang biadab dengan Allah dan Rasul. Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Suku sakat kaum keluarga Nabi juga Abu Lahab ni. Tapi hubungan kekeluargaan tidak dapat mengatasi hubungan keagamaan. Dia berlainan agama. Lakum dinukum waliyadin. Ini akidah. Ini akidah. Mengajar kita bagaimana kita harus mengutamakan perintah Allah daripada perintah sesiapa pun. Kita tidak boleh tunduk dan patuh taat kepada sesiapa yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia akidah yang patut kita belajar. Abu Lahab yang pernah satu ketika bila Nabi berita kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, dia buat kenduri, sembelih unta, berpuluh-puluh ekor unta, sembelih kerana kesyukuran anak saudara baru dilahirkan dalam keluarga besar mereka. Dalam kata lain, Abu Lahab lah orang yang pertama buat apa? Maulud. Abu Lahab orang yang pertama buat kenduri maulud. Tapi kenduri maulud tak mendatangkan apa-apa kesan yang baik kepada Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab dari kalangan orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengajian akidah harus dipelajari dengan lebih meluas, dengan lebih mendalam. Tidak hanya menjurus kepada sifat 20 sahaja. Sifat 20 sebahagian daripada sifat-sifat Tuhan. Itu pun kita kena pastikan baik-baik, kena belajar elok-elok, kena rujuk betul-betul, pastikan pengajian ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipelajari betul-betul daripada sumber yang benar, sumber Al-Quran, sumber hadis-hadis Nabi. Saya kagumlah dengan Tok Imam kita di surau ni, salah seorang Tok Imam. Siapa nama Ustaz Ismail?
Semalam dia jadi imam. Ya, dia baca ya ayyuhallazina amanu. Dia punya penaik suara dia sekuat mungkin 2 kali dia jadi imam semalam. Dia baca dengan nada yang serentak dengan apa yang dia faham. Dan kita yang mendengar bacaan dia, kita dapat menyelami apa yang dirasai oleh tu imam ni bila dia baca ayat Quran, ayat-ayat azab, supaya kita ingat yang syaitan ni, taktik syaitan ni perlu dijauhi, perlu disempadankan, perlu dijauhkan daripada hidup kita. Kerana setiap taktik syaitan ni adalah penipu. So penipuan syaitan ni sangat-sangat tidak dikenaki dalam hidup kita. Dia angkat suara ya ayyuhallazina amanu, ana rasa dia ni daripada Afrika kot. Kan tuan semua? Saif. Nama apa dia tu? Daripada Afrika. Permali ya. Dia baca ayat-ayat azab, dia baca ayat-ayat berkaitan dengan syurga, neraka, berkaitan dengan penipuan syaitan. Rentak lagu yang dia bawa tu tadi sedikit sebanyak mengingatkan kita dengan makna dan maksud ayat yang dibaca tadi. Ini ada sesetengah kali Tuhan bagi perasaan ataupun rentak suara yang dibaca tadi bersesuaian dengan makna dan maksud daripada ayat-ayat yang dibaca. Juga seperti mana karya Abdurrahman Huzaifi. Abdurrahman Huzaifi kari masjid, imam Masjid Madinah. Ana kenal dia ni waktu dia jadi pengarah asrama ataupun pegawai asrama Universiti Islam Madinah. Oi, aktif dia. Ligan pelajar. Tapi alhamdulillah akhirnya dia jadi seorang imam yang dikagumi oleh seluruh dunia dengan cara baca, perlahannya, kuatnya, tinggi, rendahnya suara dia, sedikit sebanyak mengingatkan kepada kita bagaimana makna dan maksud daripada ayat yang sedang dibaca. Terutama sekali ayat-ayat azab, ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya kita sedar azab yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang tidak mematuhi, tidak mentaati Allah dan Rasul. Baik, berkaitan dengan sifat 20, memang sebahagian daripada sifat 20 ni adalah merupakan sebahagian daripada kurikulum akidah. Tetapi kita harus pastikan baik-baik di mana saya bawa contoh. Umpamanya salah satu sifat yang dikategorikan dalam sifat 20, sifat qidam. Qidam maknanya sedia. Sedia. Sedia, tidak ada awal. Tidak ada awal. Ini salah satu sifat yang disifatkan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah menyifatkan diri dia dengan sifat qidam. Tidak ada dalam mana-mana ayat Al-Quran yang menyifatkan Allah dengan sifat qidam. Tetapi akidah Asy'ariyah menyifatkan Allah dengan sifat qidam. Ini hasil rumusan akal Asy'ariyah yang telah mereka simpulkan daripada maksud ayat huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ayat Quran, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang awal
Itu yang mereka simpulkan kemudian dalam bentuk sifat qidam. Dan qidam yang dimaksudkan tidak ada awal. Cakap pun belit. Api kereta, kereta api. Api kereta. Telur ayam, telur ayam, telur ayam. Siapa dulu, siapa kemudian? Ayam bertelur ke mulut ke telur ke belakang? Telur ke belakang. Telurlah kemudian. Ayam dulu. Tapi huwal awal, Tuhan kata dialah yang awal. Dia persimpulkan bukan begitu. Begini. Tidak ada awal. Itu yang dimaksudkan kepada sifat qidam. Kita yang buta tuli mengaji ni daripada awal, daripada kecil-kecil lagi, wujud qidam bakah kita hafal buta tuli. Wujud adanya Allah, adanya makhluk. Dan di sebalik itu pula ada kesatuan ada. Wahdatul wujud. Adanya kita tanda adanya Tuhan. Adanya Tuhan menyebabkan kita ni ada. Pusing. Akhirnya apa yang kita belajar, apa yang kita sebut pun kita tak faham. Qidam artinya sedia. Di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, Allah berfirman ketika mengisahkan cerita Nabi Allah Yaqub dengan anak-anak dia. Kan anak-anak Nabi Yaqub ni salah seorangnya ialah Nabi Allah Yusuf. Nabi Yaqub ni duka cita, sangat sedih dengan kehilangan Nabi Allah Yusuf yang disifatkan oleh adik-beradik dia sendiri sebagai mati dimakan oleh, dibaham oleh serigala. Jadi sedihnya Nabi Yaqub ni sampai hampir-hampir buta mata Nabi Allah Yaqub, menangis kesedihan kehilangan anak kesayangan dia Nabi Allah Yusuf. Jadi apa yang berlaku, anak-anak Nabi Yaqub yang lain melihat kesedihan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, mereka kata innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya kamu dalam keadaan kesesatan yang qadim. Apakah qadim yang disifatkan kepada Nabi Allah Yaqub ada awal ataupun tidak ada awal? Sebelum dia mengalami kesedihan, sebelum Nabi Yusuf hilang, dia tak buta, dia tak sedih. Tapi setelah berlaku apa yang berlaku menyebabkan Nabi Yaqub sedih. Jadi kesedihan tu baru, ada awal. Namun demikian bahasa Al-Quran menggunakan innaka lafi dhalalikal qadim. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kufar Quraisy Mekah. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Bukan mereka saja yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mak bapak nenek moyang mereka keturunan syirik belaka. Jadi qidam, al-aqdamun, daripada perkataan qidam digunakan oleh Al-Quran dengan maksud ada awal. Ada awal. Dalam surah Yasin yang saya sebut tadi, mungkin kebanyakan kita baca surah Yasin semalam. Dia baca surah Yasin tak apa, baca Quran, tapi janganlah Yasin setiap kali. Barangkali selang-seli Yasin, Kahfi baca malam Jumaat, siang Jumaat dan waktu-waktu yang lain. Saya lah jawab masa kan. Tolong bagi tahu. Dekat 9:30, 1 jam. Dah lah jawab masa. Gagal mendisiplinkan diri dengan masa. Sikit lagi dah. Jadi maksud saya daripada
awal ceramah saya ke saat ini ialah untuk mengajak tuan-tuan dan perempuan semua, jangan abaikan peluang untuk mempelajari dan meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asas-asas pegangan agama kita, iaitu ilmu akidah. Di samping ilmu-ilmu yang lain, kita kenalah berusaha untuk meningkatkan ilmu. Pernah disebut-sebut, ulama mengatakan dia rasa sia-sia dalam hidup dia kalau setiap hari yang dia diberi peluang untuk hidup di dunia ini tidak menambahkan ilmu pengetahuan. Dia rasa sia-sia hidup, tak ada penambahan ilmu. Jadi kita gunalah kesempatan. Kita tak tahu bila kita nak dijemput oleh Allah kembali ke pangkuan, tetapi sementara peluang masih ada, kita rebutkanlah, gunalah kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Hadirlah majlis-majlis ilmu, walaupun dalam konteks ilmu moden ni, dalam konteks kita zaman moden ni, banyak teknik-teknik penyampaian ilmu diciptakan, diwujudkan, tetapi yang penting kita berusaha menambahkan ilmu pengetahuan dari masa ke semasa. Nabi SAW dalam hadisnya memohon perlindungan dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan Nabi sentiasa mendoakan supaya dia dikurniakan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan juga hingga ke alam akhirat. Ilmu yang bermanfaat masih dapat membantu kita menambahkan lagi kebajikan kita dengan Tuhan, insya-Allah. Jadi setakat ni saja barangkali kuliah kita pada pagi ini. Saya dah lajak masa, minta maaf pada semua, dan juga bersempena dengan hari terakhir saya di KUIP. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, terlanjur kata, minta maaf banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.